This call is now being recorded. وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة بالاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan makmum, masbuk dan muwafiq. Yang mana apabila seseorang menjadikan dirinya sebagai seorang makmum, maka di sini ada beberapa tuntutan ataupun beberapa kewajipan ataupun beberapa hukum yang tertentu yang terkena di atas makmum tersebut. Okey. Baik. Antaranya adalah berkenaan dengan permasalahan masbuk dan muwafiq. Permasalahan masbuk dan muwafiq. Jadi menjadi kebiasaan kita sebelum kita mulakan muzakarah kita akan sebut definisi-definisi ataupun takrif-takrif yang berkaitan, yang penting lah. Contohnya dalam tajuk kita bincang tu, maka yang paling penting kita bincang adalah yang dimaksudkan dengan masbuk, yang dimaksudkan dengan muwafiq. Maka makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat tempoh masa bacaan Al-Fatihah yang sederhana di dalam berdiri imam. Okey, tidak sempat tempoh. Adapun makmum muwafiq sebaliknya. Okey. Sebab makmum yang akan jadi salah satu daripada dua keadaan je. Munsik masbuk maka muwafiq. Munsik muwafiq maka masbuk. Jadi kalau kita hafal satu takrif pun dah memada. Okey. Andai katalah susah kita nak hafal, kita hafal satu takrif pun memada. Apabila kita hafal apa yang dimaksudkan dengan masbuk, kita faham apa yang dimaksudkan dengan masbuk, maka sebaliknya muwafiq. Okey. Baik. Sebelum tu kita dah bincang dua asas ataupun dua kewajipan yang wajib ke atas makmum. Okey, dua kewajipan ataupun dua asas kewujudan masalah makmum, masbuk dan muwafiq. Yang pertama adalah kewajipan membaca Al-Fatihah. Jadi setiap orang yang solat, sama adanya solat sebagai imam ataupun solat sebagai makmum ataupun solat seorang diri munfarid, dalam mana-mana jenis solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, solat qadha ataupun solat tunai, maka wajib ke atasnya untuk membaca Al-Fatihah berdasarkan mazhab Syafi'i. Okey. Bersandarkan kepada hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Okey. Tiada solat, jadi tidak sah solat. Okey. Bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Bi Fatihatil Kitab. Tidak membaca Al-Fatihah. Baik. Kemudian yang kedua adalah kewajipan mengikut imam. Apabila seseorang makmum menjadikan dirinya sebagai makmum, menjadikan dirinya berjemaah ataupun mengikut imam, maka wajiblah ke atasnya untuk mengikut imam. Okey. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaihi.
فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kamu bersalahan dengannya. Apabila bertakbir ia, bertakbirlah olehmu. Apabila rukuk ia, maka rukuklah olehmu. Baik. Okey. Sekarang kita masuk dalam perbincangan makmum masbuk. Okey, makmum masbuk. Seperti yang telah lalu di dalam definisi takrif, makmum masbuk ialah makmum yang tidak sempat tempoh masa bacaan Al-Fatihah yang sederhana di dalam berdiri imam. Dimaafkan baginya ketinggalan daripada imamnya sebelum selesai dua rukun fi'li. Tidak wajib bagi makmum masbuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Sebab apa si wajib? Sebab pada hakikatnya memang si sempat masa yang cukup untuk baca bacaan Al-Fatihah yang sederhana. Okey. Sebab ialah yang disebut nama makmum masbuk. Okey. Baik. Jika makmum masbuk itu sempat bersama imam di dalam berdiri, yakni qiyam imam, maka apa yang dituntut baginya adalah untuk membaca Al-Fatihah sekadarnya sehinggalah imam rukuk. Kemudian terus mengikut imam rukuk tanpa perlu menghabiskan bacaan Al-Fatihah. Okey. Andai kata kita masuk sebagai makmum masbuk, macam mana kita nak tahu kita makmum masbuk atau muzik? Kita agak-agak lah. Okey, kita tengok imam tengah baca qul huwallah, confirm masbuk. Okey, contoh. Jadi kita pun angkat takbir Allahu Akbar. Apa yang dituntut ke atas kita, mas saya, adalah terus baca Fatihah tanpa perlu baca bacaan sunat. Okay? Tidak disunatkan. Sunatnya adalah meninggalkan bacaan sunat tersebut. Ayat sunatnya. Okay? Melainkan ada sangkaan bahawasanya muna baca bacaan sunat pun tetapnya boleh baca bacaan wajib ya. Okey. Baik. Cuma yang dituntut ketika adalah baca terus bacaan yang wajib tersebut. Okey, baca wajib. Okey. Jadi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan wajib. Okey, Al-Fatihah bermula daripada bismillah. Bismillah satu ayat daripada Al-Fatihah. Baik. Adapun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awuz, bukanlah daripada bismillah, bukanlah daripada Al-Fatihah. Bahkan membaca ta'awuz adalah sunnah pun. Okey. Cuma untuk makmum masbuk, untuk makmum masbuk tidak disunatkan untuk makmum masbuk mendatangkan bacaan-bacaan sunat. Okey. Asalnya lah, pada asalnya macam ni lah. Okey. Jadi lepas kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, imam pun rukuk. Apabila imam rukuk, maka apa yang dituntut ke atas kita ketika adalah untuk rukuk bersama imam tanpa perlu menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Segitulah untuk kita habiskan bacaan Al-Fatihah tersebut. Okey. Dan bacaan Al-Fatihah yang lebih-lebih tadi, pergi sini gugur. Bacaan Al-Fatihah yang gugur tersebut ditanggung oleh imam. Okey. Lepas tu kita akan tengok syarat-syarat imam yang ni boleh tanggung Al-Fatihah makmum. Ada syarat-syaratnya. Baik. Okey. Sekiranya makmum masbuk itu tidak sempat bersama imam di dalam berdiri imam, maka apa yang dituntut baginya adalah untuk mengikut imam pada rukun di mana imam berada tanpa membaca Al-Fatihah. Ataupun yang lebih tepatnya tanpa mengikut aturan solatnya sendiri. Okey. Contoh, angkat takbir imam dalam keadaan rukuk, maka terus rukuk. Angkat takbir imam dalam keadaan sujud, maka terus sujud tanpa perlu membaca Fatihah dan mengikut aturan sembahyangnya sendiri. Okey. Sebab apa? Si boleh untuk mengikut aturan solatnya sendiri. Sebab aturan solatnya dikira la yuhsab,
dalam kitab apa tadi? Ada sebut berkenaan dengan sebab. Sebab apa? Boleh untuk ikut aturan sendiri. Dalam kitab dalam kitab Hasyiah Syekh Datuk Hasyiah Sumbati di atas Syarah Minhaj fil Fiqhi, Syarhul Minhaj fil Fiqhi bil Imam Al-Allamah Al-Muhaqqiq Jalaluddin Al-Mahalli. Sebut situ fa illam yudrik al-imam fi ruku' fatathu ar-rak'ah ay wala yarka' dan tidak rukuk li'annahu la yuhsab lahu kerana tidak dikira baginya. Okey. Ya sebabnya lah walaupun dia bincang bab lain dia sebenarnya. Okey. Tapi sebabnya sama. Okey. Yang ketiga, yang seterusnya adalah tidak disunatkan bagi makmum, yang kita sebut tadi. Tidak disunatkan bagi makmum masbuk untuk menyibukkan diri dengan melakukan perkara sunat seperti ta'awudz dan doa iftitah. Melainkan jika makmum tersebut menyangka bahawasanya dirinya akan sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah walaupun dengan membaca bacaan sunat. Okey. Untuk makmum masbuk asalnya sunat, okey, ataupun sunat untuk tidak membaca bacaan sunat seperti ta'awuz dan doa iftitah. Okey. Melainkan ada pengecualian apabila ada sangkaan bahawasanya kalaunya datangkan perkara sunat tadi pun nya akan dapat membaca bacaan wajib yang dituntut tadi. Yang saya ada masalah lah. Ya, maksudnya sunat dia tetap sunat. Okey. Sebenarnya ada dhabit. Ada dhabit yang ditulis disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj berkenaan dengan sangkaan tadi. Cuma dhabit dia bersambung dengan apa yang kita belum belajar. Okay. Tunggu kita masuk dalam bab solat makmum muafiq baru kita akan sebut dhabitnya tadi. Okey. Keadaan makmum masbuk. Makmum masbuk yang sempat bersama imam di dalam berdiri, imam ada dua keadaan. Okey, ada dua keadaan. Untuk ringkasannya lah. Okey. Dua keadaan. Cuma kalau kita nak pecah lagi boleh dah sebenarnya. Kita boleh pecah tiga keadaan. Okey, tiga keadaan. Okey. Macam ni tiga keadaannya. Itulah kita sebut. Kita baca yang dalam buku kita tu. Okey, makmum masbuk. Terbahagi kepada makmum yang tidak sibuk dengan selain Fatihah, kemudian makmum yang sibuk dengan selain Fatihah. Makmum yang tidak sibuk dengan selain Fatihah, maksudnya adalah apabila yang angkat takbir, terus baca Fatihah. Yang sibuk dengan benda lain. Sibuk dengan benda lain tu, contohnya yang sibuk dengan bacaan sunat. Ini satu. Yang lebih teruk adalah yang sibuk dengan bacaan sunat. Yang cuma diam. Yang diam. Ia pun termasuk sibuk dengan selain Fatihah. Okey. Yang kita sebut, yang pertama tu adalah tidak sibuk dengan selain Fatihah. Lepas angkat takbir Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Tanpa membaca bacaan sunat. Okey. Jadi hukumnya tidak wajib membaca. Tidak wajib membaca. Atau menghabiskan bacaan Al-Fatihah, bahkan terus rukuk bersama imam. Bila keadaan makmum masbuk tadi, si wajib baca
Apabila angkat takbir, Allahu Akbar, imam rukuk. Angkat takbir, imam rukuk dah. Okey. Maka si wajib membaca bacaan Al-Fatihah. Sebab apa? Sebabnya si sempat tempoh ataupun kadar masa di dalam berdiri imam. Walaupun sekejap, si sempat. Jadi, ada kewajipan untuk membaca Fatihah. Terus rukuk. Okay, terus rukuk bersama imam. Okay. Yang pertama. Yang kedua, tidak wajib menghabiskan bacaan Fatihah. Maksudnya, wajib baca. Bukan si wajib baca, wajib baca. Okay, wajib baca sekadar yangnya sempat dalam berdiri imam. Ketika imam berdiri. Qiyam. Okay. Cuma, si wajib untuknya menghabiskan bacaan Al-Fatihah tersebut. Okey. Okey. Si wajib menghabiskan bacaan Al-Fatihah. Apabila sempat 3 ayat, maka 3 ayat je lah. Imam rukuk. Sempat 5 ayat. 5 ayat je lah. Rukuk. Okey, baik. Tapi kita kena faham, di sini ada kewajipan. Okey, ada kewajipan membaca Fatihah. Cuma kewajipan membaca sekadar yangnya sempat dalam tempoh berdiri imam. Maksudnya ada kewajipan. Okey. Penting kita tahu ada kewajipannya. Okey. Sebab kita akan pergi kepada makmum yang sibuk dengan selain Fatihah. Makmum yang sibuk dengan selain Fatihah, contohnya yang angkat takbir Allahu Akbar. Dia dah terbiasa. Semayang biasa-biasanya akan baca doa iftitah dulu. Lepas doa iftitah baca ta'awuz. Okey. Apabila lewat masuk dalam jamaah, nya pun angkat takbir Allahu Akbar. Automatik. Okey, sebab dah terbiasa. Okey, sebab dah terbiasa. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Allahu Akbar. Imam rukuk. Imam rukuk masa ya. Okey. Adakah boleh untuk makmum rukuk terus bersama imam? Sebabnya kan makmum masbuk. Macam ni. Bolehkah makmum terus rukuk bersama imam? Ramzi. Haji. Sebabnya makmum masbuk kan? Makmum masbuk kan, kalau imam rukuk, kena rukuk. Yang lain. Ada jawapan? Boleh tak? Imam rukuk dah. Imam rukuk dah. Dia sempat baca dalam mungkin 3 ayat 3 ayat doa iftitah. Okey, doa iftitah. Kemudian imam rukuk. Perkara tu memang biasa berlaku dalam masyarakat kita. Perhatilah. Perhatilah masa semayang berjemaah. Perhati orang sebelah. Memang biasa berlaku. Apabila dia baca doa iftitah, si sempat habis doa iftitah, imam rukuknya rukuk dah. Bila ditanya sebab apa? Sebabnya padahnya makmum masbuk. Jadi makmum masbuk tu apabila imam rukuk, kena rukuk. Okey. Betul lah ya. Kita nak katanya salah juga, sikit lah. Salah. Secara total sikit salah. Tapi kena buat perincian lah. Makmum masbuk yang apabila imam rukuk kena rukuk, ia adalah makmum masbuk yang tidak sibuk dengan selain Fatihah. Kalau nak ambil hukum ya, jangan baca doa iftitah. Sekarang tu dia dah sibuk dengan selain Fatihah. Maksud sibuk dengan selain Fatihah tu maksudnya apa? Maksudnya yang mendahulukan buat benda sunat di atas benda wajib. Okey, mendahulukan buat benda sunat di atas benda wajib. Okey. Tapi kewajipan yang ada ke sih? Ada. Kewajipan yang ada. Andai katanya baca bacaan wajib, maka mungkin ada sempat dalam 3 ayat. Tiba-tiba pergi baca 4 ayat doa iftitah. Sedangkan bacaan wajib ada. Okey. Hukumnya apa? Wajib membaca Al-Fatihah sekadar tempoh sibuk makmum dengan selain imam.
sebelumnya rukuk wajibnya ganti semula. Okey. Wajibnya ganti balik. Ganti apa? Ganti bacaan ataupun ganti bacaan wajib Al-Fatihah sekadar yangnya sempat dalam berdiri imam. Yangnya gunakan tempoh yang tadi untuk baca bacaan sunat. Okey. Yangnya gunakan tempoh tadi untuk bacaan sunat. Okey. Andai kata nya terus rukuk tanpa mendatangkan bacaan wajib yang sepatutnya dia baca tadi, nescaya batal sembahyangnya. Mula orang tanya, sebab apa batal? Sebab meninggalkan satu daripada rukun sembahyang, iaitu membaca Fatihah sekadar yang wajib baginya. Okay. Walaupun 3 ayat. Yang wajib 3 ayat, baca 3 ayat. Okey, ayat secara ringkas dah. Okey, secara ringkas. Cuma apa yang kita sebut tadi, makmum masbuk tu sebenarnya boleh kita bagi 3 sebenarnya. Okey. Kami mula nota baru, tengah dalam proses perah nota baru. InsyaAllah kita bagi 3 lah. Yang pertama makmum masbuk yang sempat dalam berdiri imam. Yang kedua makmum masbuk yang sempat dalam berdiri imam sibuk dengan selain Fatihah. Yang ketiga makmum masbuk yang sempat dalam berdiri imam sibuk dengan selain Fatihah. Kita boleh bagi 3. Bagi 3 lebih terperinci sikit lah kod lah. Tengoklah kelak. Okey, masih dalam proses. Okey, baik. Kita tengok. InsyaAllah lah, doakanlah. Patut nota itu siap lah. InsyaAllah kita akan datangkan semua setiap ayatnya dengan rujukan-rujukannya, insyaAllah. InsyaAllah lah. Muajib. Makmum masbuk yang sibuk dengan selain Fatihah, wajib baginya membaca Al-Fatihah sekadar tempoh sibuknya dengan selain Fatihah. Okey. Rasanya ayat tu susah pun si belit rasanya. Makmum masbuk yang sibuk dengan selain Fatihah. Makmum masbuk yang kata takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Imam rukuk, wajib baginya membaca Fatihah sekadar tempoh sibuknya dengan selain Fatihah. Tadinya sibuk dengan doa iftitah. Jadi tempohnya baca doa iftitah tadi, mun kita kira huruf, andaikanlah kita kira huruf, berapa ayat Fatihah dapat? Contoh, 4 ayat doa iftitah yang mungkin dapat 3 ayat Fatihah. Contohlah. Okey. Jadi wajib ke atas makmum tersebut membaca 3 ayat sebelum daripadanya rukuk bersama imam. Okey. Sebelum daripadanya rukuk bersama imam. Tak lakaran. Tu yang dimaksudkan ambil tadi. Tidak sempat bersama imam, sempat bersama imam. Tidak sibuk. Okey, yang kedua. Sekiranya makmum tersebut sudah selesai membaca Fatihah. Tinggal je. Okay. Sekiranya makmum tersebut tidak membaca Al-Fatihah sekadar yang wajib baginya. Sepatutnya dia baca 3 ayat ataupun 2 ayat. 2 ayat je. Tapi dia baca. Terus dia rukuk. Baginya bahkan terus rukuk bersama imam nescaya batal sembahyangnya. Batallah sembahyangnya. Sebab apa? Sebab masih mendatangkan benda yang wajib dalam sembahyang. Baik. Okey. Yang kedua, sekiranya makmum tersebut sudah selesai membaca Fatihah. Maksudnya dia baca. Dia baca. Jadi kita boleh faham di situ pembahagiannya akan jadi 2. Yang pertama baca, yang kedua si baca. Okey, ataupun yang pertama si baca, yang kedua baca. Yang si baca senanglah, terus batal sembahyang. Okey, dengan rukuk terus batal sembahyang. Baik. Sekiranya makmum tersebut sudah selesai membaca Al-Fatihah sekadar yang wajib, sedangkan imam sudah bangun daripada rukuknya. Okey, imam dah bangun daripada rukuknya. Ni habis dah baca Fatihah tadi.
Wajib ke atasnya baca, ganti balik bacaan Fatihah 5 ayat. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam rukuk tadi nak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Imam i'tidal. Imam i'tidal. Okey. Silap. Bukan contoh ya. Contoh lain. Okey. Wajib ke atasnya baca 3 ayat. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Imam rukuk. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Imam masih rukuk. Ar-Rahmanirrahim. Imam dah berdiri i'tidal. Okey. Imam dah berdiri i'tidal. Bacaan yang wajib ke atasnya 3 ayat. Selesai dah 3 ayat dah. Cuma sekarang tu, imam dah bangun daripada rukuk. Okey. Apabila imam bangun daripada rukuk, maka ketika ia tahu bahawasanya rakaatnya si dapat, luput. Si dapat. Sebab Imam sebut kaedahnya, sempat rukuk, sempat rakaat. Orang tu anu dah, dang rukuk, dang rakaat. Dang rukuk, dang rakaat. Okey, kalau duk dang rukuk, duk dang rakaat. Mun si sempat rukuk, maka si sempat dah rakaat. Tapi dengan syarat-syaratnya lah, ada 3 syarat lagi. Okey, antaranya rukuk dengan tumakninah. Okey, yang kelaklah kita bincang. Baik. Apa yang dituntut kepadanya adalah untuk mengikut imam pada i'tidal tanpa perlu rukuk. Okey. Ikut pada i'tidal tanpa perlu rukuk. Okey. Sekiranya makmum tersebut rukuk, nescaya batal sembahyangnya. Okey. Sekiranya makmum tersebut rukuk, nescaya batal sembahyangnya. Okey. Macam yang kita baca tadi. Fa illam yudrik al-imama fi ar-ruku' fatathu ar-raka'ah. Maka sekiranya tidak mendapat ia makmum akan imamnya fi ruku' pada ruku' fatathu, nescaya luputlah akan makmum oleh rakaat. Luput rakaat baginya. Mencik sempat imam rukuk. Cik sempat bersama imam dalam rukuk. Ai wala yarka', dan tidak dia rukuk. Tidak rukuk ia makmum. Li'annahu la yuhsab lahu, kerana bahawa rukuk itu la yuhsab lahu, tidak dikira baginya. Bal yutabi'uhu fi huwihi bisujud, bahkan mengikut ia akannya, bahkan mengikut ia makmum akan imam fi huwihi, pada condong imam bisujud, bagi sujud, kama jazama bihi fit tahdid. Okey. Seperti mana yang kita baca tadi lah, sama aja sebenarnya. Okey. Baik. Sekiranya, okey, cuma dekat situ kita sebut nombor 2, munnya habis baca tapi si sempat dalam rukuk imam. Kita miss satu. Si miss pun sebenarnya kita ada sebut bawahnya. Okey. Andai kata nya dah habis bacaan Fatihah, tapi nya tengok imam masih dalam rukuk. Nya habis dah baca Fatihah, tapi tengok imam masih dalam rukuk. Apa yang dituntut ke atasnya ketika adalah rukuk. Okey, rukuk. Andai kata sempatnya rukuk bersama imam beserta 3 syarat, antaranya adalah tumakninah. Yang kedua adalah imam bukan pada rakaat yang lebih. Yang ketiga adalah imam layak menanggung Fatihah. Maka dapatlah rakaatnya, ataupun dikiralah rakaatnya tadi. Dikira baginya rakaat yang tadi. Okey. Cuma kita sikah dalam tu, kita ke bawah sebenarnya. Okey. Ada soalan, tanya aja. Ataupun nak tanya sebab apa pada tu, sebab apa wadah ya, apa sandaran kitab pada tu wadahnya. Tanya aja lah. Okey. Kita dapat jawab, kita jawab. Siapa cik lah.
Okey. Sekiranya makmum tersebut membaca Fatihah sekadar yang wajib baginya, akan tetapi belum sempat menyelesaikan bacaan Fatihah tersebut, padahal imam telah selesai i'tidal dan berkehendak untuk sujud, maka sedia jalan lain untuk menyelamatkan solatnya daripada batal, melainkan dengan niat mufaraqah. Okey. Tadi kita sebut wajib ke atasnya ganti bacaan Fatihah yang sibuk dengan benda lain tadi. Okey. Contohlah, ada 5 ayat. 5 ayat wajib. Jadi imam rukuk dah. Nya pun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Imam i'tidal. Ar-Rahmanir Rahim. Nya dah dengar imam sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Okey, maksudnya imam dah habis i'tidal dan nak sujud dah. Nak sujud dah. Okey. Nya belum habis lagi bacaan yang wajib. Belum habis bacaan wajib. Sedangkan imam nak sujud. Jadi kalau imam bongkok je badan untuk sujud, hui lis sujud, okey, condong badannya untuk sujud, maka semata-mata condong imam, batallah sembahyang makmum. Sebab apa? Sebab imam telah mendahului makmum selesai 2 rukun fi'li. Okey, selesai 2 rukun fi'li. Kita belajar yang asas sebelum tu. Makmum si boleh lambat daripada imam selesai 2 rukun fi'li. Okey. Tapi andai kata makmum dengar imam nak sujud dah ataupun imam nak condong badan untuk sujud, nya pun lepaskan bacaan Fatihahnya, terusnya ikut imam dalam i'tidal dia. Boleh kasih tetap juga solatnya batal. Sebab apa? Sebab meninggalkan kewajipan juga. Kewajipan yang ni membaca Fatihah sekadar yang wajib. Mesti baca juga. Okey. Polah pun salah, si polah pun salah. Okey? Polah pun salah, si polah pun salah. Andai katanya memilih untuk menghabiskan bacaan Fatihah, nescaya dia akan ketinggalan daripada imam selesai 2 rukun fi'li. Batal sembahyang. Andai kata dia pilih untuk tinggalkan bacaan Fatihah dan terus ikut imam, nescaya solatnya akan batal juga sebab meninggalkan kewajipan membaca Fatihah sekadarnya. Okey. Jadi cara nak selamatkan solatnya ada satu je, iaitu dengan niat mufaraqah. Sebab sekarang tu dia dah terikat dengan 2 fardu, 2 kewajipan. Okey. Jadi caranya kena buang satu. Yang mana 2 kewajipan tadi siapa nak pula dua-dua? Siapa nak pula dua-dua? Dapat pula dua-dua saya dah masalah. Yang tu si dapat pula dua-dua. Jadi wajib ataupun cara nak selamatkan sembahyangnya satu je lah. Buanglah satu kewajipan, tinggal satu. Kewajipan yang boleh buang adalah mengikut imam dengan niat mufaraqah. Dengan niat mufaraqah. Baik. Sekiranya makmum tersebut tidak berniat mufaraqah, maka batal solatnya dengan semata-mata condong ataupun condonglah tubuh imam untuk sujud. Okey, condong tubuh imam untuk sujud. Baik. Untuk kita nak bincang tadi kita sebut tadi kita sudah sebut dalam atas tadi. Okey. Rakaat dan al-Fatihah makmum masbuk. Rakaat makmum masbuk akan dikira sekiranya makmum tersebut sempat rukuk bersama imam. Okey. Serta lengkap beberapa syarat di bawah. Okey. Kaedah untuk makmum masbuk tu adalah sempat rukuk, sempat rakaat. Berbeza dengan makmum muafiq. Berbeza. Makmum muafiq bilangan rakaat ataupun kira rakaatnya bukan kita tilik pada sempat rukuk, bukan. Okey. Makmum muafiq lain. Yang tu khusus untuk makmum masbuk sahaja. Sama ada masbuk yang sibuk dengan selain Fatihah ke? Makmum yang masbuk yang tidak sibuk dengan selain Fatihah ke? Masbuk yang sempat dalam diri imam ke? Masbuk yang tidak sempat dalam diri imam ke? Sama. Okey. Sama. Rakaat masbuk akan dikira sekiranya makmum tersebut sempat rukuk bersama imam serta lengkap beberapa syarat di bawah. Yang pertama, makmum sempat rukuk dengan tumakninah bersama imam. Sempat rukuk dengan tumakninah. Tumakninah tu apa? Tumakninah
adalah diam anggota besar. Kat tubuh kita ada anggota besar, ada anggota kecil. Jari-jari kita anggota kecil. Tangan anggota besar, kepala anggota besar, badan. Okey. Diam anggota besar sekadar subhanallah. Lebih kurang macam nilah. Mana kau makni dah. Okey. Diam anggota misalnya beza antara contoh ketiga dengan orang syak. Diam anggota besar sekadar subhanallah. Kiranya beza antara contoh ketiga dengan orang syak ikut pandangan Imam Ibn Hajar ialah pada kadar kewajipan Al-Fatihah. Betul. Beza makmum masbuk yang tu dengan makmum syak masbuk ataupun muafiq syak menurut pandangan Imam Ibn Hajar wajib ihtiyat. Bezanya cuma kewajipan baca Fatihah. Makmum masbuk si wajib baca habis. Makmum yang ihtiyat atas pandangan Imam Ibn Hajar wajib baca habis Fatihah. Tapi hukum lainnya semua sama dengan makmum masbuk. Hukum lainnya semua sama dengan makmum masbuk. Cuma yang bezanya adalah Fatihah saja. Fatihahnya seperti makmum muafiq, wajib baca Fatihah. Beza kat siapa? Beza kat siapa? Jadi sama. Kalau nyasi sempat ataupun yang dah habis baca, tiba-tiba imam dah i'tidal, maka sebelumnya rukuk, yang mesti ikut i'tidal. Okey, kalau yang belum habis baca, tiba-tiba imam dah habis i'tidal dan berkehendak untuk sujud. Ada cara lain untuknya selamatkan sembahyangnya melainkan niat mufaraqah. Sama. Semua sama. Betul? Kiranya beza antara contoh ketiga dengan orang syak ikut pandangan Imam Ibn Hajar ialah pada kadar kewajipan Al-Fatihah. Betul. Bezanya pada kewajipan membaca Fatihah saja. Okey. Kewajipan makmum masbuk siapkan sampai penuh. Okey, siapkan sampai penuh. Adapun ihtiyat Imam Ibn Hajar bacaan Fatihah seperti makmum masbuk, makmum muafiq, wajib baca penuh. Wajib baca Fatihah ikut kadarnya baca iftitah. Betul. Apa ya? Untuk soalan tadi. Soalan tadi. Okey. Baik. Namun ada soalan lagi, tanya dah. Syarat yang kedua, imam tersebut layak menanggung Al-Fatihah makmum. Layak. Adakah imam si layak? Ada. Contoh imam si layak adalah tengok nota kaki. Imam yang tidak layak menanggung Fatihah makmum ialah imam yang berhadas kecil ataupun berhadas besar. Macam ni, imam berhadas boleh jadi imam. Okey. Kadang-kadang kita boleh juga. Okey. Imam tersebut layak menanggung Fatihah makmum. Maksudnya ada imam yang si layak menanggung Fatihah makmum. Imam yang si layak adalah imam yang berhadas, kecil atau besar. Dan syarat sah solat kan suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Macam mana kita nak tasawur? Macam mana kita nak beri gambaran dengan imam yang si layak menanggung Fatihah makmum? Contoh, okay. Imam semayang macam biasalah. Okey, semayang macam biasa. Kemudian rakaat terakhir, rakaat keempat. Okey, imam tengah qiyam. Jadi Ali tu masuk. Okey, rakaat keempat. Rakaat keempat Ali masuk. Yang angkat takbir Allahu Akbar, Ali terus baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam rukuk. Okey, apabila imam rukuk, nya pun rukuk. Sebabnya makmum masbuk. Dan dia sibuk dengan selain Fatihah, nya pun rukuk. Okey. Setelah imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka Ali pun diri untuk menyelesaikan 3 rakaat yang berbaki. 3 rakaat yang berbaki. Tiba-tiba imam maklumkan kepada makmum. Minta maaf Allah, kami tak lupa nak berwuduk tadi. Contohlah. Imam maklum kepada makmum, dia lupa berwuduk.
Yang lupa berwudu. Soalannya, adakah solat makmum belakang batal? Jawapannya si batal. Okey. Solat makmum belakang si batal. Solat siapa yang batal? Solat imam batal. Okey, solat imam batal. Jadi imam wajib untuk sembahyang semula. Okey. Satu. Yang kedua, yang angkat takbir ketika rakaat yang keempat tadi. Okey. Dia kan masbuk. Okey, dia kan masbuk, betul? Masbuk. Kemudian dia rukuk sama imam, betul? Dia rukuk dengan tumaninah ada, okey, betul. Cuma imamnya si layak menanggung Fatihah makmum. Dan dia tahu ketika ya. Okey, sebab imam padah. Imam maklumkan. Imam bola pengumuman. Contohlah. Ataupun paling kurang pun orang sebelahnya berbisik. Hai. Tadi aku nanggai imamnya kentut. Contoh. Okey. Tapi saya dah ambil wuduk dia dekat ya. Contoh. Orang sebelahnya berbisik macam ni. Jadinya pun mengetahui keadaan imam tersebut tidak layak menanggung Al-Fatihahnya. Jadi masa saya barulah tahu bahawasanya rakaat yang dapat bersama imam tadi si dikira. Okey, si dikira. Apabila si dikira maka dia kena tambah lagi lah. 4 rakaat. Okey, tambah lagi 4 rakaat. Sebab tadi baru satu nak tambah 3. Okey. Tiba-tiba satu si dikira. Jadi tambah 4. Okey. Andai kata sampai ke sudah. Sampai ke bila-bilanya saya tahu. Imamnya saya dah wudu ataupun isi mandi wajib. Sampai bila-bilanya saya tahu. Okey. Maka solatnya sah. Solatnya sah. Ataupun perbincangan kita adalah rakaat yang dikira. Rakaat yang dikira. Okey. Sebab senyata kepada makmum. Baik. Yang ketiga adalah boleh faham ke? Yang ketiga adalah makmum masbuk. Bukan pada rakaat imam yang terlebih. Mun makmum masbuk tadi pada rakaat imam yang terlebih, maka rakaat ataupun rukuknya bersama imam dalam rakaat yang terlebih tadi dikira rakaatnya baginya. Dikira rakaatnya baginya. Okey. Wajiblah tambah satu lagi. Contohnya macam ni. Contoh imam salah. Imam salah salah apa tadi? Salah bangun. Okey. Bukan salah bangun, dia ingat. Bangun untuk rakaat yang kelima. Sebahagian daripada makmum sebahagian daripada makmum yang lain duduk. Okey. Makmum yang baru datang tu tadi, pelik juga tengok. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Okey. Dia pun sembahyang bersama imamnya tadi. Angkat takbir Allahu Akbar, imam rukuk, dia pun rukuk. Kemudian imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun berdiri. Apabila dia berdiri, orang sebelahnya bising. Imam tadi lebih rakaat. Nak lupa je ajak imam tu, contohlah. Dia berbisik dua orang kawan sebelah dia. Terdengar, yang semayang terdengar. Okey, apabila dia terdengar, makanya tahulah bahawasanya yang masbuk tadi adalah pada rakaat yang imam terlebih. Jadi masbuk ataupun dapat rakaat dengan dapat rukuknya tadi dikira rakaat. Dapat rukuk bersama imam tadi, walaupun dapat rukuk bersama imam, tapi rakaatnya dikira. Sebab apa? Sebab makmum masbuk tadi pada rakaat imam yang terlebih. Okey. Sekiranya luput salah satu daripada syarat-syarat ini, nescaya rakaat tersebut tidak dikira. Wajib bagi makmum tersebut untuk menambah rakaat setelah daripada salam imam. Wajiblah untuk tambah rakaat yang dikira tadi selepas salam imam. Okey. Boleh faham? Boleh nak? Kita si payah gila sebenarnya. Kita tak semua ada background akademik.
background akademik senang je semuanya. Okey, sedang masalah lah. Cuma kita masuk dalam masyarakat susahlah sikit. Kena ulang macam ni lah. Dengan tulabul ilm cikgu pun sebab boleh tangkap laju. Okay, boleh tangkap laju. Jadi Al-Fatihah makmum masbuk. Tengok. Bacaan Al-Fatihah bagi makmum masbuk itu gugur sekiranya rakaat makmum tersebut dikira baginya. Macam ni. Bacaan Al-Fatihah makmum masbuk itu gugur sekiranya rakaat makmum tersebut dikira baginya. Rakaat makmum masbuk tadi dikira, contohnya cukuplah 3 syarat tadi, maka Al-Fatihahnya dikira gugur. Okey, Al-Fatihahnya dikira gugur dan Al-Fatihah yang gugur tersebut ditanggung oleh imam. Okey. Andai kata rakaat yang si dikira baginya. Contoh, yang baru nak rukuk, imam dah i'tidal. Okey. Selisih. Okey. Jadi nasi sempat tumakninah dalam rukuk imam. Apabila nasi sempat tumakninah, maka nasi sempat rakaat. Maka maksudnya bacaan Al-Fatihahnya tadi si gugur. Dengan makna kata lepas salam imam, wajib ke atasnya untuk tambah 1 rakaat lagi untuk datangkan bacaan Fatihah lagi. Ya maksudnya. Boleh faham tak? Macam berbelit je ayat dia sebenarnya. Okey. Boleh faham maksudnya. Yang kedua, gugur ke semua bacaan Al-Fatihah makmum apabila makmum tidak sempat bersama imam di dalam berdiri. Kerana imam telah rukuk. Okey. Sekarang tu kita nak bincang berkenaan dengan gugur bacaan Fatihah. Ada kadang-kala gugur semua. Si wajib terus baca Fatihah. Maksudnya gugur semua kewajipan membaca Fatihah. Apabila makmum angkat takbir sedangkan imam dalam rukuk. Si sempat sikit dalam berdiri imam. Okey, si sempat sikit. Jadi gugur semua bacaan Fatihah. Andai katanya dapat rakaat lah. Okey. Dan gugur sebahagiannya sahaja. Sebahagian je gugur. Sebahagian si gugur. Okey. Maksud sebahagian gugur maksudnya sebahagian kewajipannya si gugur. Maksudnya tetap ada kewajipannya. Apabila makmum sempat bersama imam di dalam berdiri imam walaupun sekejap. Satu ayat je sempat. Okey, wajib juga 1 ayat. Wajib dah 1 ayat. Okey. Setengah ayat. Wajib setengah ayat. Okey. Baik. Bacaan Al-Fatihah yang gugur tersebut akan ditanggung oleh imam. Imam yang layak tadi dah. Okey, imam yang layak tadi lah. Imam yang tidak berhadas kecil dan besar. Okey, ada soalan? Kita nak pergi kepada rumusan. Rumusan tu mudah je. Okey, rumusan tu mudah je. Cuma sebelum pergi kepada rumusan, kita tengok ringkasan dulu. Okey. Ringkasan yang kita buat malam tadi. Okey. Ringkasan. Jadi, tarif makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat tempoh masa bacaan Al-Fatihah yang sederhana ketika imam berdiri. Kita tukar ibarat pula. Okey, kita tukar ibarat. Tadi kita sebut makmum yang si sempat tempoh masa bacaan Fatihah yang sederhana dalam berdiri imam. Kita tukar sederhana ketika imam berdiri. Okey. Bacaan wajib pula. Wajib makmum masbuk membaca Al-Fatihah sekadar tempoh yang dia sempat ketika imam berdiri. Okey, ketika imam diri, menyangkat takbir, Allahu Akbar. Ketika imam diri, maksudnya sebelum daripada imam rukuk. Dia sempat tempoh berapa lama? Maka tempoh berapa lama tadi?
wajib baginya baca Fatihah dalam tempoh yang dalam tempoh yang tidak wajib menyempurnakan bacaan Fatihah. Sebab apa si wajib? Sebabnya si dapat tempoh kadar bacaan Al-Fatihah yang sederhana dalam berdiri imam. Ketika imam diri. Okey. Sebabnya si wajib menyempurnakan. Menyempurnakan maksudnya baca habis 7 ayat. Si wajib. Baik. Ada kalanya Al-Fatihah makmum masbuk gugur kesemuanya. Dan ada kalanya gugur sebahagiannya. Macam kita sebut tadi. Gugur semua apabila imam angkat takbir, makmum rukuk. Balik. Makmum angkat takbir, imam rukuk. Okay? Makmum angkat takbir, imam rukuk. Si wajib sikit baca Fatihah. Terus rukuk bersama imam. Gugur semua bacaan Fatihah. Andai kata imam boleh menanggung Al-Fatihah makmum. Okay. Dan ada kalanya gugur sebahagian je. Gugur sebahagian maksudnya sebahagian wajib, sebahagian si. Okay. Sebahagian wajib, sebahagian si. Bila keadaannya? Apabila imam ataupun apabila makmum sempat dalam berdiri imam walaupun tempoh yang sekejap. Okay. Dalam tempoh 5 saat. Sempatlah satu ayat ataupun separuh ayat contoh. Kewajiblah satu ayat ataupun separuh ayat terjadi ke atasnya. Baik. Seterusnya, imam yang layak menanggung bacaan makmum. Imam yang layak menanggung bacaan makmum yang gugur tersebut. Okay. Imam yang layak menanggung bacaan makmum yang gugur tersebut. Okay. Adapun imam yang si layak, si akan dapat tanggung bacaan ataupun Fatihah makmum. Okay. Sunat. Sunat tidak menyibukkan diri dengan bacaan-bacaan sunat. Melainkan kuat sangkaan ataupun sangkaannya mampu menyempurnakan bacaan wajib walaupun dibaca juga bacaan sunat. Asalnya wajib 3 ayat. Okey, asalnya wajib 3 ayat je. Dalam sangkaannya tu dia baca laju. Jadi punya baca a'udzubillah, ta'awuz. Sempat je dia baca 3 ayat tu. 4 ayat pun sempat. Okey, contohlah. Jadi tetap sunat ke atasnya untuk baca ta'awuz tadi. Okey, ada pengecualian lah. Sunat tidak menyibukkan diri dengan bacaan-bacaan sunat. Ia pada asalnya ke atas makmum masbuk. Melainkan atau pengecualian. Ada sangkaan, kuat sangkaan mampu menyempurnakan bacaan wajib walau dibaca juga bacaan sunat. Okey. Keadaan makmum. Keadaan makmum ada 2. Tidak sibuk dengan selain Fatihah, sibuk dengan selain Fatihah. Okey. Tuntutan ke atas makmum adalah apabila imam rukuk, maka makmum pun mengikut imam rukuk. Imam rukuk je, terus ikut makmum. Makmum terus ikut imam rukuk. Okey. Adapun tuntutan ke atas makmum yang sibuk dengan selain Fatihah, mestilah ganti bacaan Al-Fatihah yang wajib sekadar tempoh yang dia sibuk dengan selain Fatihah sebelum daripada rukuk bersama imam. Okey, dia yang dituntutlah. Okey. Adapun makmum yang tidak sibuk dengan selain Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, imam rukuk tu rukuk. Adapun imam yang sibuk dengan selain Fatihah, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, Allahu Akbar, imam rukuk. Apa yang dituntut ke atasnya adalah mengganti bacaan Al-Fatihah yang wajib sekadar tempoh yang sibuk tadi dengan selain Fatihah sebelum daripada dia rukuk bersama imam. Okey. Mendapat rakaat. Bila dia dapat rakaat? Yang untuk semua kategori masbuk. Rakaat makmum masbuk akan dikira sekiranya makmum tersebut sempat rukuk bersama imam serta lengkap syarat-syarat di bawah. Yang pertama, makmum sempat rukuk dengan tumakninah bersama imam. Yang kedua, imam tersebut layak menanggung Al-Fatihah makmum. Yang ketiga, makmum masbuk bukan pada rakaat imam yang terlebih. Sekiranya luput salah satu daripada syarat-syarat berikut, nescaya rakaat tersebut tidak dikira. Wajib ke atas makmum untuk menambah rakaat baru setelah imam memberi salam. Okey. Yang itu penting, membatalkan solat. Situasi yang membatalkan solat. Okey. Untuk makmum yang tidak sibuk dengan selain Fatihah dan yang sibuk selain Fatihah, situasi yang membatalkan solatnya sama. Yang itulah. Yang pertama adalah apabila imam telah i'tidal,
makmum meneruskan aturan solatnya dengan rukuk. Imam i'tidal dah. Nya daripada qiyam, nya rukuk. Okey, batal sebenarnya. Dua-dua keadaan. Sama ada makmum yang sibuk ataupun makmum yang sibuk, sama. Contoh makmum yang sibuk dengan sayin Fatihah. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Imam rukuk. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Imam i'tidal. Ha. Imam rukuk, imam i'tidal. Okey. Tiba-tiba nya pun rukuk. Nya pun rukuk. Maka batal sembahyangnya. Okey, batal sembahyangnya. Yang kedua, situasi yang berkongsi batal sembahyang untuk dua-dua situasi tadi. Apabila imam telah condong badannya untuk sujud sedangkan makmum masih berdiri qiyam. Makmum masih dalam berdirinya. Sama ada nya sibuk dengan sayin Fatihah ataupun sibuk dengan sayin Fatihah. Yang pentingnya dalam qiyam. Kini tu. Imam condong dah badannya untuk sujud. Maka batal solat makmum tersebut. Okey. Tambahan satu perkara yang membatalkan solat untuk makmum yang sibuk dengan sayin Fatihah. Tambahannya adalah apabila makmum rukuk tanpa mengganti bacaan wajib sekadar tempoh yang dia sibuk dengan selain Fatihah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa tawasila. Allahu Akbar merukuk. Dia pun rukuk. Apabila makmum rukuk tanpa mengganti bacaan wajib sekadar tempoh yang dia sibuk dengan selain Fatihah, maka batal sembahyangnya. Okey. Tiga perkara yang membatalkan sembahyang makmum masbuk. Okey. Dua, berkongsi antara yang sibuk dengan yang tidak sibuk. Satu, hanya tertentu untuk makmum yang sibuk dengan selain Fatihah je. Okey, ada soalan? Tambah sini ya, hanya tambah dekat mana? Hanya. Allah ayat imam tadi. Ayat ni imam. Yang ni Imam yang layak lah. Imam yang layak tak bang? Imam yang layak. Atas imam yang layak menanggung. Imam tersebut layak menanggung Al-Fatihah makmum. Sedangkan hanya okey lah. Hanya imam yang layak. Hanya rakaat makmum masbuk akan dikira sekiranya makmum tersebut sempat rukuk bersama imam serta lengkap syarat-syarat di bawah. Hanya imam. Bukan yang atas tak? Atas tak? Atas tak? Mana? Atas daripada keadaan makmum tak? Ni yang bacaan Al-Fatihah tak kan? Kan ada Imam yang tulis layak poin, hanya poin menanggung. keempat. Ni. Bacaan Al-Fatihah kan ada poin yang keempat je. Hanya imam yang layak yang dapat menanggung. Hanya imam yang layak Yang boleh menanggung bacaan makmum yang gugur tersebut. Okey. Hanya imam yang layak imam yang layak saja boleh menanggung bacaan makmum yang gugur tersebut. Baik. Mau kepastian makmum masbuk pada rakaat imam yang terlebih. Ya, maksudnya memang masih dikira sah. Memang masih dikira solat berjemaah walaupun nasi dapat rakaat ya. Okey. Tetap dikirakan sebagai jemaah. Solat jemaah, solat jamaah. Solat berjemaah. Walaupun rakaat dia dikira. Okey.
Sebab syarat jemaah lain. Syarat sah jemaah lain. Antara syarat sah berjemaah adalah sama perbuatan zahir imam dan makmum. Sama perbuatan zahir. Okay? Jadi walaupun rakaat lebih, tapi perbuatan zahir imam dan makmum sama. Okay? Jadi boleh. Ataupun sah jemaah tersebut. Okay? Sah jemaah tersebut. Hatta kalau kita semayang berimamkan dengan imam yang solat sunat pun sah semayang. Okay? Sama. Sama. Sebab yang disyaratkan hanyalah perbuatan zahir sama dengan imam. Okay? Contoh perbuatan zahir yang sama dengan imam adakah? Ada. Contohnya imam semayang jenazah. Okay? Imam semayang jenazah. Jenazah saya ada rukuk, saya ada sujud. Okay? Sedangkan makmum semayang zuhur. Okay? Semayang zuhur, ada rukuk, ada sujud. Okay? Antaranya yang lain adalah solat gerhana. Okay, solat gerhana. Contoh solat gerhana sunat untuk kita lakukan 2 qiyam 2 rukuk. 2 qiyam 2 rukuk. Apabila imam buat 2 qiyam 2 rukuk, maka syik boleh ataupun syik sah berjemaah dengan imam tersebut. Tapi dalam keadaan tu sah jemaah sebab sama bentuk. Jadi bagi makmum yang syik sempat tadi, lebih baik baginya untuk teruskan i'tidal bersama imam dan tidak rukuk serta jadi bagi makmum yang syik sempat tadi, syik sempat apa? Syik sempat baca Fatihah. Syik sempat habiskan bacaan Fatihah. Lebih baik baginya untuk teruskan i'tidal bersama imam dan tidak rukuk serta terus niat mufaraqah. Macam lain tu. Syik sempat apa ya? Syik sempat baca Fatihah kah? Syik sempat baca bacaan yang wajib tadi kah? Okey. Untuk makmum yang syik sempat habiskan bacaan yang wajib, makmum yang syik sempat habiskan bacaan wajib, tiba-tiba imam i'tidal dah. Imam i'tidal dah. Okey. Selesai dah imam i'tidal, kita dengar kan? Sami Allahu liman rabbana lakal hamd. Habis rabbana lakal hamd, maksudnya imam dah nak condong badan untuk sujud. Okey. Maka ketika saya ada cara lain untuk selamatkan semayangnya kecuali niat mufaraqah. Sebelumlah yang ikut imam. Munya ikut imam tanpa yang menghabiskan bacaan Fatihah, batal semayangnya. Munya habiskan bacaan Fatihah, makanya akan terlepas daripada imam dua rukun fi'li. Batal semayangnya. Dua-dua batal. Polah tu batal, polah yang batal. Okey. Jadi jangan bolah dua-dua. Caranya niat mufaraqah. Okey, apabila niat mufaraqah, maka saya ada sebelah satu lagi saya ada yang tariknya. Okey. Jadinya bebas untuk baca Fatihah. Bebas untuk baca Fatihah. Boleh tak? Faham tak? Boleh tak? Okey. Mun nak faham ke tengok ni. Tengok apa nama dia? Okey, peta. Okey. Cuma nasihat, kalau kita jadi makmum masbuk, pilih untuk jadi makmum yang sibuk dengan segala Fatihah. Yang paling senang. Yang paling senang. Sebab payah fikir panjang-panjang. Sebab kita tengok situ, yang panjangnya adalah bincang bab sibuk dengan segala Fatihah. Yang sibuk pendek je. Okey. Jadi apabila kita angkat takbir, kita tengok imam tu nak baca laju macam imam tu. Okey, baca terus Fatihah. Okey, baca terus Fatihah. Boleh. Okey. Sikah hukumnya makruh membaca sama dengan imam. Okey. Sikah hukumnya makruh membaca sama dengan imam. Ini kertas tadi. Sekejap kita bawakan nukilan daripada kitab Tuhfatul Muhtaj.
Macam si jumpa je. Sekejap ha. Okey. Buka surat. Kitab lain. Kitab Mughni. فإن علم أن الإمام لا يقرأ السورة أو يقرأ سورة قصيرة لا يتمكن بعد قراءته من إتمام الفاتحة فعليه أن يقرأ الفاتحة معه كما قال في الأنوار في باب صفات الصلاة ومعنى عليه أي يسن له. Sekiranya fa'in alima mengetahui ia makmum annal imama bahawasanya imam la yaqra'u as-surata tidak membaca ia imam akan surah au yaqra'u ataupun membaca ia imam suratan qasiratan surah yang pendek la yatamakkanu yang tidak mungkin ba'da qiraatihi setelah daripada bacaan imam min itmamil fatihah daripada menyempurnakan fatihah fa'alaihi maka ke atas makmum ay yaqra'a bahawasanya membaca ia makmum al-fatihata akan fatihah ma'ahu bersama imam. Okey, maka ke atas makmum bahawa membaca ia makmum akan Fatihah bersama imam. Boleh baca Fatihah bersama imam. Kama qalahu seperti mana yang disebutkan qala ia akannya fil anwar pada kitab Anwar fi bab sifat salat. Wa makna alaihi dan makna alaihi ay yusannu lahu adalah disunatkan ke atas makmum untuk membaca Fatihah bersama dengan imam. Asyik jadi makruh. Bila asyik jadi makruh? Apabila kita tahu bahawasanya kita asyik sempat nak baca Fatihah. Kita asyik sempat nak baca Fatihah kalau kita tunggu imam. Contohlah. Okey. Contohlah. Okey. Kalau kita tahu. Baik. Jadi yang paling mudah adalah kita ikut makmum yang tidak sibuk dengan saya Fatihah. Yang paling mudah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Merukuk kita rukuk. Selesai. Okey. Tapi andai kata kita tersibuk juga dengan selain Fatihah. Kadang-kadang mulut kita automatik sebab dah biasa. Okey, sebab dah biasa. Tambahan kalau mun semayang contohlah. Semayang dekat pondok orang tu laju semayang. Laju semayang. Ustaz dia pun laju lah. Biasa memang masbuk. Kadang-kadang kita terbiasa baca bacaan bacaan sunat. Okey. Jadi caranya macam ni. Caranya kita kena ganti baliklah bacaan yang wajib tadi. Sekadar tempoh yang kita sibuk tadi. Okey. Andai kata kita tidak membaca bacaan yang wajib, ia jelas batal sembahyang. Okey. Kalau kita membaca bacaan wajib, ada dua pecahan pula. Belum selesai bacaan wajib. Habis bacaan wajib. Bacaan wajib 3 ayat. Habis baca ya. Imam sedang rukuk. Imam sedang rukuk. Maka mengikut pada rukuk. Maka sah solatnya dan rakaat dikira jika cukup syarat. Syarat yang 3 tadi lah. Okey. Andai kata selesai dah bacaan wajib, tapi imam bangun dah daripada rukuk, sedang i'tidal. Maka mengikut pada i'tidal tanpa rukuk.
maka sah solatnya tapi luput rakaatnya. Jika makmum rukuk, maka batal solatnya. Okey. Ya, andai kata selesai, tiba-tiba dah si habis bacaan wajibnya tadi. Sedangkan imam dah selesai i'tidal dan berkehendak untuk sujud. Jadi caranya mufaraqah. Cara untuk selamatkan solatnya ada satu saja, mufaraqah. Munsi mufaraqah, batal sembahyangnya. Okey, batal sembahyangnya. Cuma kalau kita sembahyang dalam jemaah kan, bila kita mufaraqah, maksudnya kita boleh ikut aturan imam, pegangan imam, boleh. Cuma adalah syaratnya. Lepas kita berdiri kelak, kita niat berjemaah balik. Boleh je, tak ada masalah. Okey. Baik. Biasanya benda tu akan berlaku laju lah. Laju. Jadi otak kita, macam saya kena fikir laju juga lah. Laju juga. Mufaraqah. Pasal sembahyang macam biasa tu, naik rakaat baru, niat balik. Jadi makmum. Macam mana masalah? Niat jadi makmum bukan disyaratkan dalam takbiratul ihram. Okey, ada soalan. Selesai dah kenaan dengan makmum masbuk. Masbuk selesai dah. Ada soalan? InsyaAllah lah. Kita akan buat nota yang baru lah. Sebab nota yang diolah tu dalam iPad susah. Olah pakai Word juga. Okey sikit lah. Satu tulisan bahasa Arabnya si acak dalam iPad tu. Saya ada traditional Arabic fontnya. Okay. Jadi font jahit. Yang satu banyak lah kekurangannya. Cuma dalam Word kurangnya saya boleh nak bola nota bersegi-segi tu. Ada masing-masing kelebihan dan kekurangan lah. Sifatlah. Mungkin kita bola baru dan kita niat ataupun kita cadang untuk datangkan semua nukilan-nukilan daripada kitab-kitab, insya-Allah. Okey, ada soalan? Kita tunggu 2 minit kalau ada soalan. Boleh fahamkah yang ni? Apa yang kita bincang? Ada yang saya faham. Faham, alhamdulillah. Fahaman daripada Allah. Usahanya. Biasanya orang yang ada latar belakang akademik saya ada masalah pun. Cuma masuk dalam masyarakat susah lah. Agak susah lah. Satu, kita nak terangkan, ambil masa. Sebab masbuk muafid kami kuliahkan di masjid ataupun suruh lebih kurang dalam 5 bulan ataupun 6 bulan. Masbuk muafid setiap bulan 4 minggu, 4 kali. Dia dalam 28 sesi jamiah lah. Jamiah lah. Okay. Cabarannya lain sikit. Ajar niat lain juga. Ajar orang sebaya lain juga. Ajar orang tua lain juga. Okey.
makmum tidak apa-apa. InsyaAllah kita tangguhkan majlis sampai situ lah. InsyaAllah minggu depan ataupun esok kita akan masuk makmum muafiq. Makmum masbuk dah selesai, jelas, faham. Makmum muafiq jadi senang. Walaupun makmum muafiq lebih panjang daripada makmum masbuk sebenarnya lah. Okey, sebenarnya. Baik, insyaAllah dalam 2 kelas lagi habis ni. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kongsikan dulu Ustaz? InsyaAllah.